adik-adik, ini Aunty Roslyn. Cerita Sekolah Sabat hari ini bertajuk 7 Hamba yang Istimewa. Ayat hafalan terdapat dalam 1 Korintus 12 ayat 4 dan 5 yang berbunyi, ada berbagai-bagai kurnia daripada roh Tuhan, tetapi semuanya diberikan oleh roh yang sama. Begitu juga ada berbagai-bagai cara untuk mengabdikan diri kepada Tuhan, tetapi kita mengabdi kepada Tuhan yang sama. Message hari ini ialah apabila kita mengatur kebolehan-kebolehan kita, kita dapat melayani Tuhan dengan lebih baik. Apakah yang kamu akan fikirkan jika kamu pulang ke rumah hari ini dan tidak ada makanan yang terhidang untuk makan malam? Bagaimanakah perasaan kamu jika kamu melihat makananmu diberikan kepada orang lain? Ini kadangkala berlaku ketika zaman gereja awal. Ada yang tidak mempunyai makanan, manakala ada pula yang mempunyai terlalu banyak untuk dimakan. Gereja awal semakin berkembang dan berkembang. Para rasul sentiasa sibuk sepanjang hari, setiap hari. Mereka mengajar firman Tuhan kepada orang-orang yang bersemangat untuk mendengarkannya. Namun pada suatu hari, satu masalah buruk timbul. Umat percaya yang berbahasa Yunani mulai mengeluh. Mereka merasa bahwa umat Yahudi tidak mengongsikan makanan harian secara sama rata. Mereka percaya bahwa janda-janda orang Yunani tidak mendapatkan bahagian mereka sepenuhnya. Hari ini kita memanggil masalah ini diskriminasi. Diskriminasi bermaksud bahwa kita melayani orang lain dengan kurang baik karena mereka berbeza daripada kita dalam sesuatu perkara. Mereka mungkin kelihatan berbeza atau bercakap dengan bahasa yang berbeza. Mungkin mereka berpakaian berbeza atau makan makanan yang berbeza. Orang-orang Yunani merasa bahwa orang Yahudi mendiskriminasikan mereka. Para rasul tahu bahwa mereka tidak dapat mengendalikan setiap masalah yang berlaku di dalam gereja baru. Dan mereka cukup bijak untuk mengetahui bahwa mereka tidak sepatutnya cuba melakukannya. Lalu mereka memanggil semua orang untuk membincangkan hal itu. Cari di antaramu sebanyak 7 orang lelaki, kata mereka. Pilih lelaki-lelaki yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan kebijaksanaan. Kita akan memberikan mereka tanggung jawab untuk mengagih-agihkan makanan. Orang-orang memandang sesama mereka dan bersetuju. Lalu mereka memilih 7 orang lelaki yang baik. Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolas menjadi diakon yang pertama. Rasul-rasul berdoa dan meletakkan tangan ke atas mereka untuk mengasingkan mereka secara khusus untuk pelayanan istimewa ini. Kemudian para rasul bebas untuk meneruskan tugas yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan telah memberikan setiap satu anaknya satu bakat yang istimewa untuk digunakan bagi melayani Dia. Ada yang mempunyai bakat mengajar firman Tuhan. Mereka merupakan guru-guru yang kita senang untuk mendengarkan dan kita senang untuk belajar daripada mereka. Ada yang mempunyai bakat menjaga orang lain. Mereka adalah orang yang sentiasa senang hati untuk memberikan pertolongan. Mereka mencuci pinggan mangkuk setelah makan malam gereja.
Mereka membantu jiran-jiran mereka dengan masalah kereta. Mereka menyediakan makanan dan pakaian kepada orang-orang yang memerlukan. Bakat kurniaan istimewa Tuhan yang lain adalah kebolehan untuk mengetahui bagaimana untuk melakukan sesuatu perkara dengan cara yang terbaik. Adakah kamu mengenali sesiapa yang mempunyai kebolehan untuk mengatur? Berkat istimewa Tuhan yang lain adalah kebolehan untuk memahami dan membantu orang-orang yang berada di dalam kesusahan. Kita semua boleh menunjukkan kasih Yesus kepada orang lain dan mengasihi mereka sama seperti Dia mengasihi mereka. Para rasul tetap melakukan tugas istimewa mereka mengajar firman Tuhan, dan gereja muda tersebut terus berkembang dan berkembang. Apabila orang-orang percaya menggunakan kebolehan mereka untuk melayani Tuhan hari ini, maka gereja akan terus bertumbuh. Setiap orang yang percaya, termasuk kamu dan saya, mempunyai kebolehan dan tugas istimewa yang harus dilakukan untuk Tuhan.